Ya, Auda, kita dalam segmen pembangunan masyarakat di mana kita akan berbicara mengenai dengan pasti ada peluang dan Alhamdulillah pagi ini kita telah pun menjemput seorang tetamu kita iaitu Yang Mulia Puan Ernawati binti Haji Mahir iaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat Jabatan Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Intan. Selamat berpuasa, Alhamdulillah. Puan. Selamat berpuasa. Muammar juga puasanya. Puasa kerja. Baik. Alhamdulillah untuk pertemuan kita di pagi ini, Puan. Ya. Segmen pembangunan masyarakat pasti ada peluang. Bukannya peluang kedua ni, Bukan. tapi peluang berlarutan. Berlanjutan. Peluang. Ya. Bunyi kerang. Itulah. Jadi mungkin dapat dikongsikan sebagai mukadimahnya. Apa tajuk kita pada hari ini pasti ada peluang. Okey. Terima kasih Muammar dan juga Intan. Don't worry, pagi-pagi kalau cakap pasal makanan, okey tak. Masalahnya kalau bulan puasa, kalau diperhatikan, makanan yang akan dicakapkan. Kan? Betul. Padahal 2 kali saya makan. Sungkai, sahur. That's it. Tapi makan apa? Kan? Ya. Okey. Sekarang tadi cerita pasal makanan. Jangan live ni. Ada tu peluangnya kan? Ada peluang ya. Don't worry, ada peluang. Okey, penerbit je. Okey, terima kasih Muammar dan juga Intan. Memanglah sebelum ni tadi kita ni ada berbincang-bincang lah mengenai dengan topik ni dan juga memang ada adalah sesi mencuba vokal menyanyi sikit mengenai dengan peluang kedua ni. Tapi yang Muammar tadi peluang ani semestinya ia yang kedua sahajanya. Mesti ia berlarutan. Itu memang betul. Okey, kalau kita ni kan memulakan dengan itu mengenai dengan pasti ada peluang ani. Okey, peluang ani memang bertepatanlah dengan apa yang Muammar katakan tadi tu. Kerana ketanian ni di dalam kehidupan kita ni memang indah perfect lah seperti mana yang ketani angankan. Okey. Apa tu lagunya? Ada lagunya tu. Kusangkakannya panas hingga ke petang ya kan. Tahu tengah harinya hujan macam tu kan. So maknanya apapun yang ketani rancang, ketani teliti sudah merancang satu-satu. Ketani ada blueprint macam tu. Semua ketani rancang dan apa satu-satu ketani teliti, tapi ujung-ujungnya memang indah berjaya juga. Ketani mesti mengetahui apa sebenarnya puncanya. Sama macam ketani di dalam kehidupan ketanian ni. Ketani sentiasa akan ada ruangnya untuk ketani membuat kesilapan. Kesilapan ini sebenarnya setengah orang memang takut. Seperti macam orang takut akan kegagalan. Bukan pelang saya menyuruh habis kita gagal lah. Maknanya kalau ketani berhadapan dengan kegagalan, ketani harus beranikan diri untuk berhadapan dengan kegagalan dan juga berani ketani berdiri semula. Sama macam ketani membuat kesilapan ini tadi. Kalau ketani perhatikan dalam kehidupan ketani, kesilapan itu kadang-kadang bukannya yang ketani sengajakan. Okey, tidak ada orang barangkali mau yang buat salah saja. Bidat tu. Macam dah apalah hari ni aku buat salah lah. Hari ni aku buat salah esok pun kali. Esok lusa jangan bisa heran. Aku buat salah. Ndak ada. Ndak sengaja. Ndak ada. Kesilapan itu something yang ketani indah rancang. Dan kalau secara logiknya, kalau ada ketani melakukan kesilapan ini, ketani mempelajari daripada kesilapan berkenaan. Betul. Itu logiknya lah. Tapi ada setengahnya barangkali belum dapat memahami kesilapan yang telah pun dibuatnya sendiri dan kemudiannya ia membuat kesilapan yang berulang-ulang tadi ni. Alright. So maknanya pasti ada peluang ni. Sebenarnya each time ketani buat kesilapan itu, ketani memang ada masih peluang untuk meningkatkan kualiti diri ketani. Macam mana ketani kan mempelajari daripada kesilapan itu tadi untuk menjadikan diri kita ni lebih lagi mungkin lebih lagi strong. Macam tu kan. Okey, rupanya aku buat kuih ni mengapa orang usan ya. Macam tu kita ni tahu ni kita ni ubah. So there are adjustments dalam diri kita ni. Tetapi kalau sekiranya orang membuat kesilapan berkali-kali, kalau kan kita fikirkan bersama. Maknanya ia barangkali tidak memahami punca mengapa yang buat kesilapan ataupun ia sendiri barangkali ignorant. Kita ni tidak pasti. Alright, tapi itulah one thing kita ni yang melihat orang ni, okey, si A ni lah yang malar buat kesilapan. Sama juga macam tu kan. Tapi kita ni seharusnya indah membuat assumption lah. Okey, maknanya kita ni indah mengandaikan ani. Kecuali lah niat kita ni untuk membantu orang tu, kita ni tangani ke dia. Macam tu. So kesilapan yang kita ni lakukan ataupun si A lakukan ni tadi actually is very personal. Dan kadang-kadang
ataupun kita ni nampak senarionya di mana kalau orang buat kesilapan ni dia akan berpadah. Macam tadi tu bah. Mesti dia orang tu, oh esok aku buat silap ni lusa aku buat silap ni. Tahun depan macam mana silapku? Dah kan. Dirancangnya kesilapan, enggak bukan. Maknanya kalau sekiranya kita ni membuat kesilapan itu, kadang-kadang kita ni pun merasakan dalam diri kita ni perasaan yang mungkin bercampur baur, hampa barangkali. Target kita ni macam mana tapi tidak sampai. Contoh saja bisnes, ataupun perhubungan di antara suami, isteri, anak dan ia punya parents, ataupun di kalangan keluarga. There's a lot. Kalau kita ni kan pikirkan, dalam kita ni berkeluarga pun banyak perkara-perkara yang mungkin unsettled bagi beberapa orang macam itu. So, kesilapan itu kalau sekiranya orang berkenaan dapat memikirkan dengan sendirinya macam mana ninya untuk aku memperbaiki diriku dengan kesilapan yang telah pun kulakukan, that is peluang yang diraihnya. Okay, so once kita ni nampak ada peluang, this is an opportunity window. Kadang-kadang kita ni nampak peluang tu di sana, tu tanah. Kita ni mesti grab peluang itu terus. Sebabnya mungkin nanti kita ni akan nampak lagi. That's why barangkali itu salah satu sebab kenapa orang ini dapat untuk memperbaiki dirinya dan membuat kesilapan yang sama. Mungkin ia dah fahamkan tadi tu, seperti yang kita ni, mungkin ia ignorant ataupun mungkin ia sebenarnya memerlukan lagi bantuan dan juga sokongan. Sebabnya ia tebah, benda ni personal kan. And then untuk menjaga dirinya dan kemudiannya dia kan dia mau di depan orang ni ia akan mengakuinya, awalnya aku ni selalu membuat kesilapan. Tapi sebenarnya kalau orang mengakui itu is actually a breakthrough. Maknanya ia sudah ada self realization. Ini semua terma-terma counselingnya, ia ada self realization, ia sudah menyedari dalam dirinya tu sebenarnya, oh aku buat kesilapan ni. Itu kalau sekiranya diri seseorang tu ataupun si A tadi ni siapapun lah yang berhadapan dengan apapun di dalam kehidupannya yang semua negatif tadi kalau sekiranya ani mengganggu kehidupannya, yang dah tenang dan sebagainya, yang dah tidur kadang-kadang, kadang-kadang terlampau banyak makan, ni puasa susah hatinya tu. And then yang dah dapat, karena Indah dapat yang macam yang tadi menanggung, benda itu ada orang yang boleh membantu, iaitu kaunselor. Kadang-kadang kita ni berpadah arah close friend, BFF ko kalian forever until jannah. Tapi ia tak perlu kita berhati-hati apabila kita ni kan berpadah, meluahkan, bercurhat dan sebagainya ni. Kita ni mesti memilih orang yang dapat kita percayai. And then kalaupun kita ni meluahkan itu kepada orang yang dapat kita ni percayai, biarlah bukan meluahkan sahaja, tapi sama-sama memikirkan macam mana untuk move on. Kerana kalau sekiranya benda kesilapan yang kita ni lakukan, kita ni Indah membuat sesuatu mengenainya, we are going to be stuck. Okay, anitah yang saya katakan pastinya ada peluang ani. Sebabnya benda yang personal itu, ani lagi bulan Ramadan. Saatulah juga saya ambil topik ani. Bulan Ramadan ini ia sinonim dengan kita ni bermuhasabah diri. Sebabnya iblis setan dada, tapi mungkin makhluk lain adalah agaknya yang tunah yang membisikkan benda-benda yang negatif dalam diri kita ni itu sudah dipenjara. Jadi mungkin masa ani ada lagunya tu enggak? Mungkin di penjaranya. Tapi ya tentu kalau sekiranya benda yang sesuatu yang very personal, okay? So kita ni ambil peluang sebenarnya untuk kita ni memikirkannya. Saya pasti kalau sekiranya ada seseorang itu dengan masalah yang dihadapinya, cabaran dan sebagainya, whatever kita ni panggil, ia akan duduk, memang ada tu time-nya, ia akan duduk memikirkan macam mana kuahnya, macam itu. Tapi on a personal basis, dia akan depan kamu, macam mana aku ni memar. Kecuali ia trust you. Ataupun intan-intan, anehnya, macam itu. That is a breakthrough sebenarnya, apabila sudah ia dapat mengungkapkan rasa seseorang yang dipercayainya. Jadi apabila itu ada, itu akan menyenangkan lagi prosesnya, ia akan move on aninya ke tani. Okay, move on saja. Macam tu. Ada orang macam tu. Apa ni? Okay tu, you can do it. Walaupun bukan apa ni, Muhammad tadi cakap pasal negativity sebenarnya positivity ni pun jahat juga apabila ia terlampau-lampau. Jadi mesti ia bertepatan. Jangan ia toxic positivity. Apabila toxic ni, padahal kan ia akan beritahu pulang, belum dia ada peluang berpadah. Ini papi,
kau okey pula aku lihat nah ada Mbappe mau lagi okey gitu macam tu semua tahu okey tapi sebenarnya benda membantu Intan macam tu karena so apa yang macam mungkin yang diperlukan Intan adalah saya ni untuk mendengarkan apa yang akan dikongsikannya. Apabila sudah saya cakap, okey kau ada ni. Memang yang macam, elah tahu artiku kelia, temuto artiku ni. Aku mau padahnya macam tu. So these are the things yang dihadapi oleh sesiapa pun lah, karena setiap individu akan ada berhadapan dengan apapun cabaran dalam hidupnya. Tapi ya tu, ketanian ni diajarkan juga. Okay, ketani diajarkan bahawa setiap kejadian ataupun apa yang menimpa ketanian ni ada sebenarnya yang perlu ketani pelajari. Malar ketani dengar, kalau bis kita mendengar ustaz-ustazah katanya ada hikmah. Itu tertulis dalam Quran. Jadinya sebenarnya memang betul benda tu. Okey, tapi ya tahu ketanian ni kadang-kadang lalai. Ketani lupa sebenarnya ganya ketani perlu kepada sokongan lagi tu. So ni lah sokongan kawan-kawan ni. That's why ada juga katanya kalau sekiranya ada sahabatmu nya yang sebenarnya bukan untuk dunia sahaja tapi membawa dirimu ke akhirat, jauhkan projectionnya tu, hold on to kawan tu. Maknanya iatah kawan ketani yang paling sejati tu. Out of beribu-ribu lemon, saya nak dapat ribu lemon je makan ni. Out of beribu-ribu orang yang ketani kenali, pasti ada sekumpulan kawan ketani yang memang akan stick to us and then akan menerima ketani seadanya. You know, these are the people yang ketani stick on to lah. Di mana Puan menyentuh mengenai segmen ketani peluang. Dan juga daripada perbincangan ataupun perkongsian Puan tadi, peluang ini bukan hanya tertumpu kepada satu perkara ataupun mungkin sebagai contoh pekerjaan, ada pekerjaan lain laginya peluangnya, tapi juga ianya tertumpu juga kepada individu. Individu itu memberikan peluang kepada seseorang. Contoh saja kepada mungkin ada masalah, jadi Intan mempunyai masalah ataupun saya sendiri mempunyai masalah, peluang adalah Puan sendiri. Jadi bagaimana kita menjadi seorang yang memberikan peluang tersebut? Benda ni sesuatu yang indah mudah lah kan ketani dapatkan tanpa adanya ketani berkonfrontasi. Ini adalah sesuatu yang payah ketani buat. Kadang-kadang dalam sebuah keluarga bertahun-tahun masalahnya, 40 tahun pun ada. Indah settle. Sebabnya aku nak berjumpa ke dia tu. Si Muammar sedangku. Sintan. Hai. Jangan tah. Macam tu. Tapi kalau kita ni kan fikirkan apa sebenarnya penghujungnya. Dah ada kan? So macam infinity lah benda tu. Indah ending. Jadinya masalah ataupun apapun lah yang mungkin menjadi isu di dalam diri seseorang itu dan orang lain itu, ia akan berterusan. Aneh tak ketani yang saya katakan tadi tu, ketani payahkan move on. Kerana benda tu makin lagi botol pelang, semakin setiap tahun kalau ada pasu ni panuh ni pasu limpar macam tu. Jadi ya antara individu-individu ni ketani mesti come up with ada compromise. Tapi benda tu indah sandang dilaksanakan. Okey. Satunya ia memerlukan kepada tadi self realization, kesedaran dalam diri bahawa macam mungkin perkara ni I don't want lagi untuk menyamankan hidupku, menenangkan dan sebagainya. Ia memerlukan kepada keberanian diri. Saat itu saya katakan tadi, payah kita ni kan mencari seseorang yang mengakui kesilapannya dan juga berhadapan dengan orang yang sepatutnya ia meminta maaf kepada. Okey, so mungkin saya ada bercakap di belakang si Intan, si Muammar pun, hai, dia berapa? Ia punya tu motornya tu kah? Pakar macam-macam si Intan. Hey, dia berapa je macam tu. So, saya bercakap di belakang. Sepatutnya benda tu kan indah terjadi kerana ada kebaikan daripada benda tu lah. Yang saya katakan tu. Malahan apabila berjumpa dengan bis kita, my mind will be negatif lah, masih lagi macam tu. So it's cleansing time. So macam mana I menghadapi, I have to berjumpa. Ida mau berjumpa apa tu namanya? Ni nah depan orang ramai ni jangan. Sekarang sungkai tadi sama-sama tanah macam tu. Dia tadi macam tu. So berjanji, ya, memang Sintan mengapa ya? Jarang-jarang ini macam tu. Macam jarang je ke dia ni macam ni. Ngapa tiba-tiba baik ni ya? Tapi orang yang macam tu, I mean maksudnya macam I have problem with you and then you should not juga berfikiran negatif.
Okey, mungkin ada sesuatu. Itu ini yang perlu kita ni pelajari ni. Diajarkan dalam diri kita ni dan juga diajarkan kepada seluruh masyarakat kita ni. Ini untuk kita ni ada masyarakat yang lebih harmoni, Pak. So, I have to confront Intan. When one step itu sudah menjemput ke dia, membawa ia bersungkai untuk membincangkan itu, that is the first step untuk perubahan dalam diri saya. And then untuk saya sekarang bersedia untuk move on. Kita ganyak isunya malu kadang-kadang. Malu untuk berhadapan dengan aku ada dosa sebenarnya Muhammad Rewit you. Macam dulu aku kenal leh telalat you tu kesana. Macam itulah contoh. Tapi Muhammad dah dapat. Sebab tu Pak. Jangan orang kenal you. Siapa cuma Muhammad kah siapa? Pindah hilang tekak manisnya. Manis dah. Kita so benda itu is something difficult to do. Tapi peluang itu pasti ada. Pasti ada. Selagi nyawa kita ni dikandung, badan lagu lagi. Karang mencatat. Karang mencatat, banyak lagu sudah keluar. Jadi pasti ada peluang ni is actually untuk kita ni sendiri. Macam mana kita ni mahukan kehidupan kita ni itu lebih lagi tenang. Okey, ramai yang payahkan tidur kerana memikirkan benda-benda yang indah sepatutnya. Dan kita ni tahu kalau kita ni indah tidur ni, itu adalah salah satu penyebab juga kita ni mempunyai penyakit. Itu yang Ketani dah sadar. In the long term, it's not going to help Ketani. Padahal Ketani mahu negara Ketani ini to be negara yang ada sehatnya warga Ketani ni, you know, everything in by 2035. Jadi benda-benda macam manilah sebenarnya. So menjawab persoalan Muhammad Ratu tadi, we have to buat langkah. You know, buat langkah, do our planning, strategi, apakah kita ni punya strategies, you know. Tapi benda tu we have to do it professionally. Kerja yo, ni masalah peribadi, that's pribadi. Itu sendiri kita ni memikirkan. Jangan kita ni campur adukkan tiada dalam kerajaan ni. Sedangkan kita ni bekerja saja. Kerajaan ni sebenarnya mudah kalau dimudahkan. Jangan kita ni memayahkan orang. So, benda-benda macam inilah. And then ni di bulan yang mulia ni, kita ni raih sebenarnya any peluang yang ada untuk kita ni mulakan dengan diri kita ni. Alright, kita ni ubah diri kita ni, bagi kita ni peluang kerana memang pasti ada peluang itu. And then selepas itu, kita ni bawa lagi orang lain. So, kita ni tenang tah selepas itu. Tidur pun nyaman teh. Ndak payah bergulik ke sana, bergulik ke sini. Ndak payah tidur tu, akhir tidur ke. Macam tu. And then kita ni pun disyariatkan untuk memaafkan diri kita ni dan juga diri orang lain. Baik, alhamdulillah. Itulah yang telah pun dikongsikan bersama dengan narasumber kita ni tu Intan. Semoga berkesempatan juga Auda mengambil apa jua maklumat ataupun pelajaran daripada pengongsian kita pada hari ini. Banyak sebetulnya, besar ataupun luas sebetulnya. Tajuk kita pada hari ini pasti ada peluang dan ini tertumpu kepada individu diri kita ni dan juga orang lain. Ya, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Ernawati binti Haji Mahir, iaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat Jabatan Pembangunan Masyarakat ya. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sebetulnya